الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الغني الحميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء شهيد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والقول السديد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setiap detik nafas kita melalui percakapan, gerak laku serta budi pekerti kita. Jauhilah segala larangannya dengan segala kemampuan kita. Semoga kita tergolong di kalangan hamba-hambanya yang menerima maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Yang bermaksud, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai dengan setinggi gunung ganang. Sedang jemaah yang mulia, khutbah minggu lalu telah mengajak kita mendalami nilai merendah diri dalam menuntut ilmu. Sifat rendah diri atau tawadhu' ini ialah sifat mulia yang dipandang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan satu ciri dititik beratkan Al-Quran maupun sunnah nabawiyah. Ini kerana sikap merendah diri merupakan kunci kepada pembersihan jiwa dan pemurnian akhlak, serta menjadi landasan kepada pemeliharaan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Ia mengingatkan manusia akan kehambaannya, akan kesaudaraannya dan akan kebergantungannya kepada Al-Khaliq serta makhluk yang lain. Saudara, tanpa kerendahan diri, kita akan dikuasai rasa ego dan sombong yang boleh mendatangkan bahaya kepada diri dan orang lain. Bahkan sikap merendah diri menjadi kunci untuk mengelakkan daripada permusuhan dan kezaliman sesama manusia. Ini kerana
Pertelagahan berpunca daripada sikap angkuh dan sikap tidak menghormati orang lain. Sikap merasakan diri sendiri sahaja yang benar dan mengatasi orang lain akan menyuburkan dan menyemarakkan permusuhan. Kita lihat sahaja dalam kehidupan seharian kita, jika ada teman-teman yang sememangnya mempunyai sikap sombong yang amat mendalam, mereka tidak akan mahu menerima nasihat orang lain meskipun perbuatan dan perkataan mereka sememangnya adalah salah. Ini bukan sahaja boleh mendatangkan bahaya kepada diri mereka, tapi juga kepada orang lain. Contohnya, kita melihat bagaimana sudah berlaku kecederaan di tempat kerja disebabkan kesombongan sebahagian pekerja yang tidak mahu mengikuti langkah-langkah keselamatan yang telah ditentukan. Saudara, ini hanyalah contoh kesan buruk secara fizikal apabila tiada sifat merendah diri. Namun kesombongan membawa bersamanya pelbagai kesan kerohanian yang amat tidak diingini dan bahkan boleh menyebabkan pelakunya tersungkur di pintu syurga. Contohnya, orang yang masih sombong dengan Tuhannya dan enggan tunduk patuh melaksanakan kewajipan. Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepadanya nikmat kesihatan, nikmat harta, keluarga, bahkan keamanan hidup. Namun dia masih tidak sudi mempersembahkan sujud syukurnya. Dia masih tidak lagi mahu berkongsi kelebihan hartanya meskipun membayar zakat setahun sekali. Bahkan lebih teruk lagi, bukan sahaja dia mengabaikan perintah Allah, bahkan dia melanggar larangannya dengan maksiat. Saudaraku, mungkin ada di antara kita yang sudah lebih rajin beribadah akan mengangguk setuju mendengar kata-kata yang baru saya lafazkan. Namun nasihat yang sama juga saya sajikan buat diri saya dan mereka yang sudah pun dibukakan hatinya untuk lebih beragama. Janganlah anda juga merasa sombong dan bangga diri dengan keberagamaan kita. Janganlah timbul dalam diri kita perasaan bahawa kita lebih baik daripada orang lain. Ini kerana seandainya syaitan tidak dapat menghalang kita daripada mentaati Allah, ia akan menipu kita dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Antaranya adalah dengan menimbulkan rasa bangga diri dengan ketaatan kita. Syaitan akan membuat kita merasakan kita lebih mulia daripada orang lain. Ini kemudian boleh mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan manusia. Antara sudah ada tanda bibit-bibit kesombongan dalam diri kita adalah kita akan mula bertutur dengan nada suara dan bahasa merendahkan orang lain. Apabila kita melihat orang yang melakukan kesilapan dan dosa sebagai contoh, kita bersikap keras, menghina, bahkan memalukan mereka, contohnya di media sosial dan sebagainya. Sedangkan kita juga pernah satu ketika dulu seperti mereka, bahkan mungkin sahaja lebih teruk, ataupun sebenarnya masih demikian, hanya sahaja daripada luarannya nampak lebih beragama. Ingatlah akan ancaman junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, tidak akan masuk syurga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar biji sawi. Ada sahabat bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan kasut atau sandal yang baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Simaklah diri kita dan hati kita semula, saudara. Ingatlah cara kita, lihatlah cara kita berkelakuan sama ada dengan Allah maupun dengan manusia lain. Perhatikanlah kata-kata kita di media sosial. Mintalah nasihat dan penilaian jujur orang yang rapat dengan kita. Saudara, perasaan rendah diri adalah kunci untuk kita disenangi bukan saja oleh manusia tetapi juga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merendah diri akan lebih mudah diterima orang lain dan dengan itu boleh membuka banyak peluang kebaikan.
Dan dengan sifat tawaduk, ia akan membantu kita menjadi seorang pekerja yang lebih mudah menerima kritikan, membina dan memperbaiki diri kita. Ia dapat menjadikan kita seorang pemimpin keluarga yang lebih disayangi anggotanya, kerana kita akan lebih mudah memohon kemaafan apabila tersilap dan memperbaiki keadaan. Tidak seperti orang yang sombong, dan ianya tidak sama seperti orang yang sombong. Mudah-mudahan dengan usaha kita merendahkan diri kita kerana Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan kedudukan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita kekuatan untuk mendidik dan memelihara kerendahan hati dan diri, sehingga terbuka bagi kita pintu-pintu kebaikan di dunia dan akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على غين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإدغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابه الغرار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. ألا صلوا وسلموا على نبي المصطفى خير الأنام، فقد أمرنا الله بذلك حيث قال في كتاب العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رضي اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في ديننا، وأن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم اغفر أمة حبيبك واجعلنا منهم، اللهم اهدي أمة حبيبك واجعلنا منهم، اللهم ارحم أمة حبيبك واجعلنا منهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.